Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini pembelajaran fiqh bagi tingkatan 3. Jadi insyaAllah pembelajaran fiqh bagi tingkatan 3 kita akan mulakan dengan bab hudud, iaitu hukum-hukum di dalam Al-Quran yang menyentuh berkenaan dengan bab hudud. Jadi insyaAllah boleh lihat pada slide rujukan sebentar lagi. Baik, tengok pada slide rujukan kita. Baik, jadi sebelum itu kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bab yang pertama di dalam kitab idaman penuntut bab zina, iaitu orang yang berzina ini di dalam Al-Quran, di dalam hukum syariat ada dua macam. Yang pertama yang disebut sebagai muhsanun, yang kedua disebut sebagai tidak muhsan, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ghairu muhsan. Apakah yang dimaksudkan dengan muhsanun dan apakah yang dimaksudkan dengan ghairu muhsan? Yang dikatakan dengan muhsanun iaitu orang yang baligh, orang yang telah besar. Kalau orang lelaki sekitar umur 15 tahun baligh, dan orang perempuan lebih awal lagi. Berakal, merdeka, dan sudah pernah berkahwin dengan nikah yang sah. Jadi orang yang belum baligh tidak boleh dimasukkan dalam kategori ini, dan orang yang tidak berakal, yakni orang yang gila, sama ada gila yang panjang ataupun gila yang sementara, tidak boleh dimasukkan di dalam bab had zina ini. Dan bagi mereka yang tidak merdeka bermaksud mereka ini daripada kalangan hamba. Zaman sekarang dah tak ada hamba, itu tidak masuk di dalam kategori ini. Manakala orang yang belum pernah bersetubuh dengan nikah yang sah, dia tidak masuk di dalam kategori muhsanun, dia akan masuk di dalam kategori ghairu muhsan ataupun tidak muhsan. Baik. Nah, itu maksud muhsanun daripada segi istilah. Apabila ia melakukan zina, sama ada lelaki ataupun perempuan, hukumannya adalah had, iaitu yang direjam dengan batu yang sederhana besarnya sehinggalah sampai dia mati. Hukum orang yang telah berkahwin kemudian dia melakukan juga zina, maka dia hendaklah direjam sehingga mati. Orang yang berkahwin nak juga berzina, sedangkan perkara yang halal, isteri yang halal telah pun ada, tetapi dia nak mencari yang haram, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan direjam sehingga mati. Dan yang tidak muhsan ataupun ghairu muhsan, hukum orang istilah dan hukum orang yang belum berkahwin. Orang yang tidak muhsan iaitu orang yang belum berkahwin, yang belum pernah bersetubuh dengan nikah yang sah, sama ada lelaki ataupun perempuan, hukumnya ialah had, iaitu hudud. Hukumnya adalah hukum hudud, bukan hukum takzir. Hukumnya adalah hukum hudud. Iaitu orang yang belum berkahwin tetapi dia berzina juga, maka hendaklah dia sebat dengan rotan sebanyak 100 kali rotan.
dengan sebanyak 100 kali rotan. Kemudian lepas disebat, dibuang negeri selama 1 tahun di tempat yang jauh, sekurang-kurangnya 2 marhalah, lebih kurang 90 hingga 100 kilometer daripada tempat dia melakukan zina tersebut. Lihat bagi orang yang ghairu muhsan, maka orang yang belum berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Dalam satu hadis itu Nabi SAW menyebut, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang ada kemampuan, maka hendaklah dia berkahwin. Seterusnya, bagi orang yang berzina yang belum berkahwin, kita ulang semula, orang yang berzina tetapi dia belum berkahwin, maka hendaklah dia disebat dengan 100 kali sebatan. Dari segi rotan itu telah dibincangkan oleh para ulama. Bentuk rotannya bagaimana, panjangnya bagaimana. Jadi 100 kali rotan. Marhalah, hendaklah dia dibuang selepas dia dirotan. Kemudian hendaklah dia dibuang sejauh 102 marhalah, iaitu lebih kurang 90 km hingga ke 100 km. Dan boleh lebih lagi, jauh lagi dengan timbangan pihak berkuasa, iaitu pemerintah di negeri tempat dia buat zina tersebut. Selama setahun itu dikira dari mula ia bertolak, tidak dari waktu mula sampai ke tempat buangan. Boleh bahkan 100 kali rotan itu boleh ditambah mengikut perkiraan pemerintah di kawasan tersebut. Tidak ada had di atas kanak-kanak dan orang yang gila. Contohnya, kita dapati seorang kanak-kanak ini telah berzina. Sekarang ni macam-macam berlaku. Kanak-kanak ini telah berzina, maka dia tidak boleh dikenakan hukum had kerana dia belum berkahwin dan dia belum balik lagi. Maka dia pun kena hukum juga, tetapi tidak sampai hukuman had. Hanya pada hukuman takzir sahaja, mengikut perkiraan pemerintah ataupun hakim ataupun qadi yang memutuskan hukuman terhadap mereka. Dan orang yang gila, orang gila pun kadang-kadang didapati mereka ini ada yang berzina, maka tidak boleh dikenakan hukuman had sebagaimana orang yang sihat. Bahkan hendaklah didera dengan suatu perkara yang boleh menjadikan mereka takut dan serik. Contohnya, didera dengan cara menyebabkan mereka insaf dan mereka serik untuk tidak melakukan perkara tersebut lagi. Seperti contoh apa? Seperti contoh dipenjarakan beberapa hari, dipenjarakan beberapa hari, ataupun diberikan denda kepada mereka, yang dengan denda tersebut mereka menyebabkan mereka takut untuk melakukan perkara tersebut. Dia beri amaran dan sebagainya. Kemudian daripada hukum berzina ini timbul pula hukum orang yang liwat, iaitu hubungan di antara lelaki dengan lelaki. Ini pun ada, zaman Nabi Lut pun ada. Hukum orang yang liwat, iaitu orang yang memasukkan zakarnya ke dalam dubur orang lelaki ataupun orang perempuan yang bukan isterinya, sama macam hukum orang yang berzina. Yang ini jika ia muhsan, hendaklah dia direjam. Sekiranya dia muhsan, iaitu telah berkahwin, maka hendaklah dia direjam sehingga mati. Hendaklah dia direjam sehingga mati. Ya. Jadi hukuman untuk orang
lelaki yang liwat orang lelaki lain ataupun meliwat orang perempuan yang bukan pasangannya, hendaklah dia dihukum sebagaimana penzina yang muhsan. Kalau dia telah berkahwin, maka hendaklah dia disebat sehingga hendaklah dia direjam sehingga mati. Manakala yang bukan muhsan, hendaklah dia disebat dan dibuang negeri, sama hukumannya sebagaimana ghairu muhsan pada hukum orang yang lewat, sama ada yang telah berkahwin, maka hendaklah dihukum sama macam penzina yang muhsan. Kalau dia belum peliwat yang belum berkahwin, hendaklah dia dihukum semacam penzina yang ghairu muhsan, penzina yang belum berkahwin, sama hukum dia. Adapun orang yang meliwat dubur isterinya sendiri, ia ada wajib had, tidak boleh dikenakan hukuman had ke atas suami tersebut. Tetapi jika dilakukan berulang kali, wajib dilakukan takzir ke atas suami tersebut mengikut perkiraan hukuman yang dirasakan patut oleh pemerintah ataupun qadi ataupun orang yang membuat putusan semacam hakim. Baik, kita melihat pula ada hukum furuk yang tidak terdapat di dalam had zina ini. Dan orang yang memperkosa binatang, ada juga orang yang rogol binatang. Lembu kena rogol, kambing kena rogol, kucing kena rogol, macam-macam. Hukumnya sama macam hukum orang yang berzina pada setengah qaul ulama. Qaul ulama ni bermaksud pendapat sebahagian ulama. Kalau dia telah berkahwin, dia rogol lembu contohnya, maka dia kena direjam sampai mati. Kalau dia belum berkahwin, dia rogol dia berzina dengan kambing contohnya, maka dia kena sebat 100 kali. Ini pendapat sebahagian ulama. Manakala pendapat sebahagian ulama yang merupakan kaul yang rajih, kaum sebahagian besar daripada ulama ataupun kita sebut sebagai jumhur ulama, mereka yang berzina dengan binatang hanyalah ditakzir sahaja, tidak boleh dihukum dengan hukum hudud. Mereka ditakzir sahaja mengikut perkiraan hukuman denda yang diputuskan oleh orang yang memutuskan hukum di negeri tersebut. Mereka didera sahaja seperti dimalukan, diarak, diviralkan, umpamanya dicat mukanya, diarak di hadapan orang ramai, disebat beberapa rotan yang tidak sampai 100 kali rotan, iaitu hukuman had, kemudian dipenjarakan ataupun didenda dan sebagainya, yang mengikut perkiraan pemerintah ataupun pemberi hukuman, hukuman itu setimpal dan dapat menginsafkan orang tersebut. Kemudian furuk lagi dalam bab ini. Barang siapa yang bercumbu-cumbu dengan perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah ni bermaksud perempuan yang bukan mahram dia. Perempuan yang bukan mahram dia, ataupun perempuan yang boleh dikahwini tetapi tidak ada ikatan dengan dia. Ini maksud perempuan ajnabiyah. Makwa dia, girlfriend dia, dan sebagainya. Lain daripada bersetubuh. Maksudnya bercumbu-cumbu saja, duduk berdua-duaan, bercumbu-cumbu, berpeluk-peluk,
berriba-riba, berciuman dan sebagainya, maka mereka ini hendaklah dihukum dengan hukuman takzir. Dua, ikut apa yang lebih berkesan mengikut timbangan pihak yang berkuasa sebagaimana takzir yang disebutkan itu. Kita faham hukuman takzir ini adalah hukuman mengikut perkiraan pemerintah ataupun pemutus hukum, yang mana hukuman tersebut dianggarkan, dirasakan dapat memberi serik kepada orang yang melakukan jenayah tersebut, dengan tujuan untuk menginsafkan mereka dan memberikan pelajaran kepada mereka. Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wala taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina. Bermaksud zina itu diharamkan. Maka perbuatan-perbuatan yang menghampiri kepada zina juga diharamkan, tidak boleh dilakukan, seperti berdua-duaan, ikhtilat, bergurau lelaki dan perempuan dengan secara berlebih-lebihan. Manakala hukuman had ke atas hamba, zaman sekarang tak ada hamba, zaman dulu, sekiranya terdapat hamba yang melakukan zina, sama ada lelaki ataupun hamba perempuan, sebagai makluman bahawa had atas hamba lelaki ataupun hamba perempuan separuh had atas orang yang merdeka tentang sebat dan buang negeri, iaitu disebat 50 rotan. Bagi hamba tidak ada hukuman rejam sampai mati. Mereka disebat dengan 50 kali rotan, iaitu separuh daripada hukuman had ghairu muhsan, dan dibuang negeri setengah tahun. Kalau yang ghairu muhsan, orang yang merdeka, dibuang negeri selama setahun sekurang-kurangnya, manakala hamba dibuang negeri hanya setengah tahun sahaja. Tidak ada hukuman rejam pada hamba padanya, kerana hamba tidak termasuk di dalam taklif muhsan, kerana hamba tidak menguasai diri dia sendiri. Dia berada di dalam kekuasaan tuan dia. Baik, habis. Jadi murid-murid, para pelajar sekalian boleh melihat, membaca dan mengklasifikasikan beberapa hukum yang terkait dengan hukum had zina ini. Yang pertama, hukum secara jelas bagi penzina lelaki dan penzina perempuan yang merdeka, tidak gila dan telah balik, yang telah berkahwin, maka hendaklah direjam sampai mati. Manakala yang belum berkahwin, hendaklah disebat 100 kali, kemudian dibuang negeri sekitar 2 marhalah selama 1 tahun. Kemudian terdapat juga hukum yang terkait dengan hukum ini, iaitu hukum ke atas kanak-kanak. Alamak, sekejap. Ya. Dia diam aja tapi diam aja. Hukum terhadap kanak-kanak dan orang yang gila. Kerana orang gila dan kanak-kanak ini adalah orang yang ghairu mukallaf, orang yang belum mukallaf. Maka dia tidak boleh dihukum dengan hukuman had. Maka hukuman bagi orang gila dan kanak-kanak yang belum balik adalah hukum takzir. Kemudian terkait juga dengan hukum ini adalah hukum orang yang liwat.
orang yang meliwat orang lain, lelaki yang meliwat lelaki yang lain ataupun lelaki yang meliwat perempuan yang lain, bukan isterinya, maka hukumnya sama macam hukum yang awal tadi, hukum asal tadi. Kemudian hukum seorang lelaki yang meliwat dubur isterinya sendiri, maka dia juga dikenakan hukuman takzir. Terkait juga dengan hukuman ini adalah seorang lelaki yang memperkosa binatang, memperkosa lembu, kambing dan sebagainya. Sebagian ulama menyebut maka hendaklah dihukum dengan hukuman yang sama macam hukum asal. Tetapi sebahagian ulama yang lain yang merupakan jumhur ulama menyebut mereka hanya ditakzir sahaja. Kemudian terkait juga dengan hukum ini, iaitu hukum orang yang bercumbu-cumbu ataupun orang yang mendekati zina. Okey, kejap sikit lagi. 5 minit. Iaitu mereka yang berdua-duaan, bercumbu-cumbu, berhalwat dan sebagainya, mereka ini dikenakan hukuman takzir oleh pemerintah. Kemudian yang akhir sekali di dalam bab ini menyebut kepada kita bahawa hukuman terhadap hamba lelaki dan hamba perempuan yang berzina, maka mereka ini tidak boleh dikenakan hukuman hudud kepada mereka. Mereka hanyalah dikenakan hukuman dikenakan separuh hukuman daripada hukum asal tersebut, iaitu mereka tidak dikenakan hukuman rejam sampai mati, dan mereka hanya dikenakan separuh sebatan, iaitu 50 sebatan, dan dibuang negeri selama setengah tahun sahaja. Jadi wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.